Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu di dalam siri yang kali ini, iaitu di dalam bicara akidah Masjid UKM 2022 untuk siri yang kedua. Jadi buat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton yang juga melihat daripada Facebook Islam, mohon kerjasama untuk sama-sama mungkin kita boleh like dan share. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat buat diri kita dan juga rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi kita punya bicara akidah kita untuk siri yang kedua ini bersama dengan Dr. Ahmad Arif Zulkifli. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan kitab Akidah Ahli Iman. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemputkan Doktor, dipersilakan untuk kita kata meneruskan sesi kedua ini. Silakan Doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Dan Allah Taala sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Taala itu, nescaya kamu tidak akan dapat hitung nikmat Allah Taala itu kerana terlampau banyak, kerana saking banyaknya nikmat Allah Taala bagi kepada kita. Walaupun kita dalam keadaan melakukan maksiat, senantiasa duduk dalam keadaan maksiat, Allah Ta'ala masih lagi bermurah hati memberikan kepada kita nikmat. Jadi atas itu kita kena syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi kita nikmat, dan kita harap nikmat tersebut bukanlah atas jalan istidraj. Dan juga kita syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk hidup di atas dunia ini, dan yang mana kita semua tahu apa pentingnya, apakah kepentingan kita ni dihidupkan di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk berbakti ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah itu ada banyak, dia adalah luas, jadi tidak pemahaman ibadah itu tidak sempit. Setiap apa yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi ibadah, justru mendapatkan kebaikan. Jadi di antara perkara yang kita dapat isi, yang perlu kita isi dalam kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah belajar, ialah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu juga luas pemahamannya. Menuntut ilmu yang macam mana? Apakah ilmu yang perlu dituntut? Kerana kita umur kita itu kan tidak panjang. Ada orang yang hidup 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Paling-paling pun 80 tahun, 90 tahun dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni di antara 60 hingga 70. Lebih daripada itu adalah subsidi. Tapi ramai juga yang kita dengar meninggal dunia sebelum daripada sampai umur 60. Jadi umur yang terhad itu, apakah jenis ilmu yang kita kena belajar? Jadi ulama menyebutkan ilmu yang kita kena pelajari, kena dahulukan, prioritize benda tersebut ialah ilmu yang bersifat fardhu ain. Jadi ilmu fardhu ain ini juga ada banyak. Yang paling penting, yang paling utama daripada ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu akidah. Kerana ilmu akidah itu kan menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah kita itu kan membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membicarakan tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru melihatkan kepada madmun, isi kandungan yang dibahaskan dalam ilmu ini, menjadikan ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha agung, maha mulia, dan juga Nabi Muhammad itu makhluknya yang sangat mulia. Jadi apa-apa yang membahaskan tentang keduanya ini juga menjadi mulia dan menjadi utama, menjadi penting untuk kita pelajari sebelum daripada kita mempelajari ilmu yang lain. Itu yang pertama.
Yang kedua, melihatkan kepada ilmu ini kita panggil sebagai kesan kepada ilmu ini, dalam bentuk dalam erti kata, kalau seumpama kita tersalah di dalam ilmu ini, maka konsekuensinya hanya dua sahaja, iaitu sama ada beriman ataupun tidak beriman, beriman ataupun kufur. Itu adalah outcome, natijah daripada ilmu ini. Berbeza dengan ilmu seumpama ilmu fiqh, yang mana al-ghayah, yang mana penghujungnya, kalau seumpama tersilap ataupun tak belajar, contohnya itu hanya menjatuhkan seseorang itu kepada fasik, tidaklah kepada kufur, melainkan dia mengingkari jahadat darurah, seseorang itu mengingkari perkara yang daruri, yang diketahui. Sebagai contoh, kewajipan solat, maka dia kata aku dah tak wajib solat, contohnya. Kenapa tak wajib solat? Kerana solat tu dah tak wajib untuk aku, Allah Ta'ala dah mengangkat, contohnya. Maka orang macam ni dia kufurlah, kafir tak solat. Ataupun kalau dia solat tapi salah-salah, itu tidak mengeluarkan dia daripada Islam, sebaliknya hanya menjadi kufur, ahli bidah dan sebagainya sahaja. Begitu juga dengan ilmu tasawuf, ilmu faraid dan sebagainya daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka dari situ kita dapat melihat peri pentingnya ilmu akidah ini dalam kehidupan setiap orang Islam. Juga seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang itu kecuali setelah dia mengenal siapa yang dia sembah. Tuhan yang disembah itu siapa. Ini secara logiknya masuk akal. Kenapa? Kalaulah kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, maka di atas dasar apakah amalan-amalan kita yang lain itu nak disandarkan? Dan kalau kita tak kenal, orang tanya siapakah Allah Ta'ala itu, tak tahu siapa Allah Ta'ala, tanya ustaz lah, ustaz bagi tahu Allah Ta'ala, ustaz yang cerita tentang Allah Subhanahu Ta'ala. Maka saya pun sebut juga ustaz, tapi kalau nak tahu dalil apa semua itu kena tanya orang lain. Tak boleh. Maka kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Ta'ala, maka atas sandaran apakah kita nak menyandarkan amalan-amalan kita yang lain, solat, puasa, haji dan sebagainya, kalaulah kita tidak mengenal Allah Subhanahu Ta'ala, kita tidak ada fundamental, tidak ada basic dalam agama itu. Maka ini adalah antara kepentingan ilmu akidah. Dan alhamdulillah kita hari ini pada sesi yang kedua akan melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan akidah Ahlul Iman, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasi, berasal daripada Fes, Maghribi. Alhamdulillah saya semalam sempat ziarah makam beliau dalam Zawiyah Qadiriyah, Zawiyah Abdul Qadir Al-Fasi Fihri. Masih lagi belum dibuka secara sepenuhnya. InsyaAllah akan dibuka pada bulan Maulid nantilah, sebulan lagi. Tapi insyaAllah alhamdulillah semuanya dah selesai, baik pulih dah selesai setelah 10 tahun. InsyaAllah akan dibuka pada bulan Maulid nanti, insyaAllah ta'ala. Baik, kembali kita kepada kitab kita, Akidah Ahli Iman. Dalam sesi yang telah lalu kita telah membicarakan muqaddimah kitab ini. Kita dah menceritakan tentang apakah sifat-sifat, kategori-kategori sifat yang ada di dalam sifat 20 khususnya, kerana kita ni membicarakan tentang sifat 20 secara basic, secara tidak langsungnya itu membicarakan sifat 20. Dan juga sebelum itu juga kita dah bicarakan tentang kewajipan mukallaf, apa yang wajib bagi mukallaf, dan ta'rif mukallaf dan sebagainya. Baik. Jadi hari ini insya-Allah kita kesambung pada ibarat musannif, qa'imun bi nafsi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 8. Qa'imun bi nafsihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu antara sifat-sifat yang wajib bagi kita untuk meyakininya ialah sifat qa'imun bi nafsihi. Sifat berdirinya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri bukanlah bermaksud tidak boleh difahami sebagai tidak boleh difahami secara literal, secara terjemahan direct. Qa'imun bi nafsihi berarti berdiri dengan sendiri. Bukanlah bermaksud Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendiri. Kerana perkataan ini adalah berbentuk metafora. Macam kita dalam bahasa kita juga menggunakan pakai metafora dalam perbicaraan setiap hari. Berdiri dengan sendiri, macam kita kata, oh anak kita ni kita dah boleh lepas lah, dia boleh berdiri sendiri dah. Berdiri sendiri dengan makna dia
boleh berdikari, tidak perlu kepada kita, kita dah tak perlu nak bagi duit dan sebagainya, dia dah boleh hidup sendiri, dia dah pandai cari duit sendiri dan sebagainya. So begitu juga dengan makna di sini qaimun binafsi, iaitu berdiri dengan sendiri, yakni ai mustaqillun bidzatihi, iaitu tunggal dengan sendirinya, tidak berhajat, memerlukan benda yang lain. Allah Ta'ala itu mustaqillun bidzatihi, berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan kepada yang lain. La yahtaju ila ghairihi, tidak perlu kepada yang lain daripada dia. Fahuwal ghaniyyu 'alal itlaq. Allah Ta'ala itu maha kaya, kaya yang sungguh-sungguh secara mutlak. Kaya bimakna kalimah, kaya dengan makna kalimah, bukan kaya kalau kita macam manusia, seseorang itu kaya, walaupun kaya masih lagi memerlukan kepada sesuatu, masih lagi perlukan kepada makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, makna kaya itu ialah kaya yang tidak berhajat kepada sesuatu yang lain secara mutlak, tidak perlu kepada la yahtaju ilal mahal, tidak perlu kepada tempat ataupun tidak perlu kepada zat untuk dia menepati zat tersebut, wala yahtaju ila mukhassis, dan Allah Taala juga tidak berhajat kepada mukhassis yang menentukan dia, yang mengkhususkan dia dengan satu perkara, tidak dengan perkara yang lain. Allah Ta'ala tidak perlu kepada perkara-perkara ini. Allah Ta'ala ni maha kaya. Okey, kita kembali kepada tadi, tidak perlu. Bila sebut qiyamuhu binafsi ataupun qaimun binafsi itu, makna yang kita dapat yang disebutkan oleh para ulama itu ada dua. Qaimun binafsi ay la yahtaju ila mahallin. Allah Ta'ala tidak perlu kepada mahal, tidak perlu kepada tempat, dengan makna zat. Makna yang lebih spesifik ialah zat. Allah Ta'ala tidak perlu kepada zat, yakni Allah Ta'ala itu bukan sifat, dan Allah Ta'ala bukan sifat yang perlu kepada zat, kerana di antara ciri-ciri sifat itu mesti duduk di atas zat. Ma yaqumu bil ghair, itu adalah ta'rif sifat. Ma yaqumu bil zat, apa yang berada pada zat, maknanya dia adalah sifat. Mana sifat dia tidak boleh duduk sendiri, dia tak boleh exist dengan sendiri-sendiri dia mesti duduk pada zat, pada jauhar. Maka kita mengatakan Allah Ta'ala ni bukanlah duduk pada zat, berarti Allah Ta'ala itu bukanlah satu sifat, dia bukan sifat, dia adalah zat. Dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala mempunyai zat, zat yang ada padanya sifat-sifat. Maka Allah Ta'ala bukanlah sifat yang duduk ataupun berada, berdempek pada zat. Itu yang pertama. Yang kedua, la yahtaju ila mukhassis. Allah Ta'ala tidak perlu kepada mukhassis yang menentukan dia. Baik, mukhassis ni apa? Mukhassis ini kita boleh faham sebagai contoh. Allah Ta'ala menciptakan saya. Allah Ta'ala menciptakan saya jadi orang Melayu. Tak jadi orang Cina, tak jadi orang India, tak jadi orang Arab, tak jadi orang Morocco. Sebab apa? Sebab apa tu? Hikmah tu Allah Ta'ala sajalah yang tahu dia. Tapi nak sebutnya, walaupun menjadi orang Melayu, menjadi orang Cina, menjadi orang Morocco, menjadi orang mana-mana, itu adalah sifat yang harus. Tapi Allah Ta'ala mengkhususkan, okey, dia ni aku nak jadikan dia ni sebagai orang Melayu. Bercakap bahasa Melayu, tak bercakap bahasa Inggeris. Padahal boleh je nak cipta bercakap bahasa Inggeris, bercakap bahasa Arab. Lahir-lahir tu kan bercakap bahasa Arab. Ataupun lahir-lahir tu berat 3.7 contohnya. Boleh je Allah Ta'ala bagi lahir tu berat 4 kilo lahir. Boleh je 2 kilo pun boleh juga. Tapi tak, kan Allah Ta'ala mengkhususkan dia ni 2.7 ataupun 3.7. Lahirnya warna kulit warna putih, bukan warna hitam. Lahir-lahir itu bercakap bahasa Melayu contohnya, bukan bercakap bahasa Arab. Itu makna takhsis, makna mukhassis, yang mengkhususkan. Allah Subhanahu Wa Taala ni mengkhususkan kita, dia adalah pengkhusus bagi kita. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkhususkan kita dengan satu sifat, tidak dengan satu sifat yang lain. Tapi Allah Ta'ala dia tidak perlu kepada yang mengkhususkan dia. Alal itlaq, secara mutlak Allah Ta'ala ni dia tidak perlu kepada yang lain. Qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Dialah yang meneliti setiap jiwa ataupun setiap diri yang dia usahakan. Apa yang makhluk itu buat, dia senantiasa memerhatikan, dia senantiasa melihat. Fahuwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang maha hidup. Lagi
berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala maha hidup berarti dengan makna tidak mati-mati, dan berdiri dengan sendiri dengan makna tidak memerlukan yang lain daripada diri dia sendiri. Baik. Wahidun fi dhatihi, Allah Ta'ala itu esa ataupun tunggal ataupun satu pada zat dia. Ghairu muta'addidin wala murakkabin min ajza'in. Allah Ta'ala itu tidaklah berjuzuk-juzuk, bukanlah berbilang-bilang ataupun jasadnya itu terdiri daripada beberapa juzuk, kan? Karena kita ini, walaupun zat kita manusia itu, kita panggil kita ni satu juga, diri kita ni adalah satu, kan? Tapi diri kita ni satu terdiri daripada beberapa juzuk, kan? Kalau kita kembali kepada bab at-tabi'iyat, ada jauhar dan jisim. Jisim itu ialah hasil susunan beberapa juzuk, kan? Makin besar jisim tersebut, maksudnya makin banyaklah juzuk yang bersusun, tarakkubatul ajza, itu penyusunan ataupun susunan beberapa juzuk, kan? Jauhar itu adalah atom ataupun partikel, kan? Kalau partikel tersebut dipotong sehingga dah tak boleh dipotong, potong satu partikel, potong sampai satu tahap dah tak boleh dipotong, itu disebut sebagai jauharul fard, ya. Jauharul fard. Lalu kalaulah jauharul fard itu disusun dengan banyak, maka jadilah jisim. Makin besar jisim, makin banyaklah susunan juzuk tersebut. Maka Allah Ta'ala itu satu, zat dia tu satu pada zat, bukanlah zat dia tu ada banyak dengan makna ada kopi. Selain daripada dia ni ada kopi, ada doppelganger kita panggil, ada kembar seiras ke apa, tak ada. Bukanlah berbilang-bilang zat dia tu, ataupun zat dia tu bukanlah satu zat yang asalnya itu bersusun-susun. Zat dia tu terdiri daripada beberapa juzuk. Bukan macam tu. Macam kita ada juzuk bahagian tangan. Kalau tak ada tangan pun masih lagi dipanggil satu kita ni. Ada whole human body, tak ada dua tangan pun masih lagi dipanggil satu, kan? Ada tangan, sambungkan tangan ni, kan? Jadi berjuzuk-juzuk. Allah Ta'ala jasadnya itu satu, bukanlah berjuzuk-juzuk, dan juga Allah Ta'ala itu bukanlah jasad dia tu, bukanlah zat dia tu ada ta'addud, ada berbilang-bilang, ada kopi, ada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahidun. Inilah yang tadi itulah yang kita panggil sebagai kita menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kam muttasil dan juga kam munfasil. Kam muttasil itu apa? Kam muttasil itu yang kita sebutkan tadi, zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun daripada juzuk-juzuk seperti susunan daripada darah, daging, urat ataupun terdiri daripada kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Itu disebut sebagai kam muttasil. Satu lagi disebut sebagai kam munfasil. Kita nafikan juga kam munfasil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makna tidak ada zat lain yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kopi, tidak ada salinan kepada zat Allah Ta'ala itu. Baik, wahidun fi sifatihi la yumathiluhu ahadun fi wasfin min awsafil kamal wa nu'util jalal. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa pada sifat dia, pada sifat-sifat dia tu, la yumathiluhu ahadun, tidak ada sesuatu pun ataupun tidak ada seorang pun yang sama pada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat kesempurnaan dan juga sifat-sifat keagungan. Ini kita nafikan daripada sifat wahdaniyah ni, wahdaniyah fi sifat ini, wahid fi sifat ini, kita nafikan juga kam muttasil dan juga kam munfasil pada sifat dia. Dengan makna Allah Ta'ala itu mempunyai hanya satu sahaja sifat kudrah, bukan dua sifat kudrah, tiga sifat kudrah, tidak. Sifat kudrahnya, sifat itu ada satu. Maknanya satu kudrah, satu iradat, satu ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 sifat ma'ani itu satu sahaja itu, tapi muta'allaq sifat-sifat ini yang ada banyak. Muta'allaqnya itu yang ada banyak. Baik, itu kam muttasil pada sifat. Adapun kam munfasil pada sifat ialah kita nafikan tidak ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada sifat yang lain sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam arti kata macam ni, kita menyebutkan qiyasul ghaib ala syahid. Kita mengkiaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan yang ghaib, yang syahid ni, yang maknanya kita makhluk. Maknanya apa? Kita kata kita manusia ada sifat kudrat juga, Allah Ta'ala pun ada sifat kudrat juga. Ini kata persamaan, tadi kata nafi, tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Makna dia macam ni,
kita walaupun kita mempunyai sifat kudrah, walaupun kita mempunyai iradah, dan semua sifat-sifat lain-lain itu, kalau kita tengok sifat kudrah kita, walaupun kita mempunyai sifat kudrah, tapi sifat kudrah kita itu berbeza dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana berbeza? Baik, kudrah kita, contohnya meja, satu meja besar, satu meja boleh angkat, kita ada kudrat, ada kemampuan nak angkat. Tapi cuba letak 2 biji, cuba letak 3 biji, boleh tak kita angkat? Dah tak boleh angkat. Sebab apa? Sebab kudrah kita itu limited. Ada limit, ada had, ada batasan. Maknanya kalau dalam batasan kita, kalau dalam had limit kita boleh angkat lagi. Tapi kalau dah melampaui batasan, melampaui limit kita dah tak boleh angkat. Maksudnya apa? Maksudnya kudrat kita itu ada limitasi, ada had. Tapi kudrah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada had. Kudrah kita, waktu kita kecil, ada tak kudrah ini? Tak ada kan? Jadi bila waktu kecil dulu tidak ada kudrah, kemudian bila besar sikit ni barulah ada kudrah, kan? Dan nanti bila kita tua, kita balik dah kudrah ini. Maksudnya apa? Maksudnya kudrah kita itu ada permulaan dan ada pengakhiran. Dulu waktu kita kecil kita tidak ada kudrah ini, bila besar barulah ada sifat kudrah. Allah Subhanahu Wa Taala, kudrahnya itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhiran. Sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat salbiyah, mana tidak ada mula, tidak ada akhir, tidak ada persamaan, tidak berhajat kepada yang lain dan hanya ada satu sahaja, tidak ada sekutu, tidak berbilang-bilang. Maka begitu jugalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kudrahnya, iradahnya, ilmunya dan sebagainya, itu juga tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, tidak perlu kepada yang lain. Sifat kudrah Allah Taala tidak perlu kepada perkara yang lain. Sifat kudrahnya itu juga satu sahaja, tidak berbilang-bilang, dan juga tidak sama dengan kudrah orang lain. Itu makna kita kata menafikan kam munfasil pada sifat. Itu. Wahidun fi af'alihi, dan satu esa pada perbuatannya, iaitu dengan makna munfaridun bil khalqi. Allah Ta'ala itu bersendirian dalam mencipta, wal ibda', dan juga membuat, mustabiddun bil ijad, berwenang-wenang, sewenang-wenangnya dalam mewujudkan sesuatu perkara dan menciptakan, merekayasakan satu perkara. Min ghairi mu'awanatin, tanpa ada sebarang bantuan, wala mu'alajatin, ataupun pemulihan, wala mu'azaratin, dan juga tanpa ada sebarang pertolongan. Di sini kita menyebutkan yang melakukan setiap perkara itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada yang lain yang boleh menciptakan apa sahaja perkara. Tidak ada benda yang lain yang boleh memberi kesan, memberi taksir. Kerana taksir itu hanyalah ta'alluq sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala munfaridun fi hadha syai'. Allah Taala ni sendiri sahaja yang boleh memberikan kesan. Maknanya apa? Ini kita menafikan kam munfasil pada af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hakikatnya yang memberi kesan, sebenar-benarnya yang memberi kesan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi kesembuhan sebenarnya, bukanlah ubat yang memberi kesembuhan. Hakikat sebenarnya. Yang memberi kenyang itu siapa? Yang memberi kenyang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukanlah nasi. Yang menghilangkan dahaga itu siapa? Allah. Bukanlah air hakikatnya. Tapi asbabnya ialah air. Maksudnya apa? Allah menghilangkan dahaga di sisi minum air. Allah Ta'ala menghilangkan lapar di sisi makan nasi. Allah Ta'ala menghilangkan kesakitan, memberikan kesembuhan di sisi makan ubat. Itu makna dia. Tapi kalau kita i'tiqad, kalau kita meyakini i'tiqad bahawasanya ubatlah yang menyembuhkan, nasi lah yang mengenyangkan, air lah yang menghilangkan dahaga, maka itu sebenarnya kita dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna apa? Allah Ta'ala boleh memberi kesan, Allah Ta'ala boleh memberi kesembuhan, tapi Panadol pun juga boleh memberi kesembuhan. Nasi pun boleh mengenyangkan selain daripada Allah. Maknanya apa? Ada syarik di sini, ada sekutu selain daripada Allah Ta'ala. Ada juga yang lain boleh memberi kesan. Maksudnya apa? Maksudnya tak hebatlah Allah Ta'ala kalau kita kata macam tu. Kalau i'tiqad macam tu.
Kalau i'tiqad hakikatan ubatlah yang menyembuhkan, maka itu menjadi kufurlah. Ada. Tapi kalau kita bercakap, kalau kamu sakit, pergilah makan ubat, pergilah jumpa doktor makan ubat. Kalau lapar, makanlah nasi. Itu secara asbab sahaja. Seperti mana kita mengatakan, kalau kamu nak dapatkan ma'isyah, kalau kamu nak mendapatkan duit, kamu kena bekerja, takkanlah duit datang bergolek. Maka samalah. Hakikatnya yang memberikan rezeki itu bukanlah kita kerja itu. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Jadi itulah makna wahidun fi af'alihi, satu pada perbuatan dia, maknanya hanya dia sahajalah yang boleh menciptakan sesuatu perkara, yang menciptakan secara hakikatnya, yang merekayasa, yang mengibdakkan satu perkara. Tidak perlu kepada benda yang lain. Allah Ta'ala tidak perlu kepada selain daripada dia. Baik. Fahuwa khaliqul khalqi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah pencipta segala makhluk-makhluk. Wa khaliqu a'malihim, dan juga Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala amal perbuatan mereka, wa harakatihim wa sakanatihim, dan juga Allah Ta'ala lah juga yang menciptakan segala gerak mereka ataupun diam mereka, itu Allah Ta'ala juga yang menciptakan. Wa jami'i ahwalihim, dan juga Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala ahwal, hal keadaan mereka. Walaysa li ghairihi ta'thirun fi fi'lin minal af'al biwajhim minal wujuh, dan tidak adalah bagi selain daripada Allah Ta'ala itu yang boleh memberikan kesan pada mana-mana perbuatan daripada perbuatan-perbuatan daripada mana-mana sudut. Macam yang kita sebutkan tadilah. Ubat tu tidak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Nasi bukan nasi yang menyembuhkan, tapi Allah yang memberi kenyang. Bukan nasi yang memberi kenyang. Yang menghilangkan dahaga, bukan air, tapi Allah. Yang memotong, yang memotongkan tangan kita kena pisau, yang memotong itu adalah Allah, bukan pisau. Hakikatnya, secara hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu buat. Itu hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah kamu melemparkan, wa ma ramaita idz ramaita, ketika mana kamu melemparkan, itu kita sebut sebagai kasban. Walakinnallaha rama, akan tetapi secara hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang melemparkan. Dalam surah, dalam Al-Quran disebutkan begitu. Baik. Wa ma yujadu minal athar inda iqtirani ba'di al-asya'i bi ba'di kawujudil ihraq inda mumasatin nar lil hatabi. Dan apa yang terdapat daripada kesan-kesan dan kesan-kesan yang kita dapati ketika mana berlakunya satu perkara dengan satu perkara yang lain. Contohnya apa? Seperti adanya kebakaran ketika mana tersentuhnya api dengan kayu kering. Wasyiba'i indal akli, dan kenyangnya ketika mana makan. Fa innal musyahad iktiranun nar bil hatabi faqat. Maka sesungguhnya yang terlihat adalah, yang kita tengok, yang zahir ialah sentuhan api kepada kayu semata-mata. Yang kita nampak tu adalah api menyentuh kayu. Wa kaunuha hiya ahraqat ghairu musyahadatin. Namun api membakar itu sebenarnya tidak terlihat. Wala dalla alaihi dalilun aqliyun, dan juga tidak ada dalil akal sama sekali pun yang menunjukkan bahawasanya ia membakar. Kerana ini adalah perbuatan, maka perbuatan dia adalah amrun i'tibari, dia perkara yang ada dalam kepala kita sahaja. Innama huwa fi'lullah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi perbuatan terbakarnya itu adalah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wa man qala innahu fi'lun nar, maka barang siapa yang mengatakan terbakar itu adalah perbuatan api, maka fahiya syahadatu zur, maka ini adalah penyaksian yang dusta. Mana tak betul, salah. Yang membakar itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan api. Kenapa? Kerana kalau betul apilah yang membakar secara hakikatnya, maka mestilah setiap apa yang disentuh api itu mesti terbakar.
Kerana api itu memang membakar. Setiap apa yang disentuh api mesti terbakar. Kalau betul api yang membakar, maka setiap apa yang disentuh api mesti terbakar. Tapi begitukah berlaku? Tak kan? Sebagai contoh, Nabi Ibrahim ketika mana dicampakkan ke dalam api oleh Raja Namrus. Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar walaupun dicampak ke dalam api yang begitu besar. Kalau kata apilah yang membakar, maka mestilah Nabi Ibrahim juga terbakar. Kalau kata ubat menyembuhkan, maka mestilah setiap orang yang makan ubat itu mesti sembuh. Cukupnya makan sekali je sudah sembuh. Tapi apakah itu berlaku? Apakah itu yang berlaku pada hari ini? Yang kita dapat tengok, tak kan? Orang berapa banyak, berapa papan ubat dia kena telan, tapi tak sembuh-sembuh lagi. Kalaulah ubat yang menyembuhkan, patutnya makan sekali dah sembuh lah. Makan nasi. Kalaulah kata makan nasi itu yang mengenyangkan, berapa biji nasi kena makan baru kenyang? Kenapa ada orang satu pinggan tak kenyang, kena tambah 2 pinggan? Kalau kata nasi yang mengenyangkan, maknanya makan sebiji ke makan sekali ke dah cukup kenyang, dah boleh jadi kenyang. Tapi itu tidak terjadi. Ada orang tak boleh makan nasi, tak kenyang. Dia mesti kena makan roti juga, macam orang Morocco. Nak tak nak mesti kena makan nasi juga. Nak tak nak macam orang Malaysia, nak tak nak mesti makan nasi, tak boleh makan roti. Orang Morocco, nak tak nak mesti makan roti, tak boleh makan nasi. Tak kenyang. Makan nasi tu tak kenyang, mesti kena roti juga. Wahalum majarrah, begitulah. Sebenarnya yang kita lihat itu ialah kita makan. Api itu menyentuh kayu ataupun menyentuh daun kering dan sebagainya. Hakikat yang membakar itu kita tak nampak. Dan tidak ada dalil akal pun yang menunjukkan bahawasanya api itu membakar. Ini disebutkan sebagai hukum adat. Bila hukum adat, dia harus untuk disalahi. Maksudnya apa? Adatnya apa? Contohnya, kita melihat api ketika mana dia membakar. Pertama kali dalam sejarah, api apabila dia kena kayu api, maka dia terbakar. Pemerhatian mendapati bahawasanya api bila dia sentuh kayu akan terbakar. Kalau tidak ada sebarang manik, iaitu basah pada kayu dan sebagainya, tidak ada basah pada kayu, maka api akan membakar. Buat sekali jadi macam tu, buat 2 kali jadi macam tu. Perkara yang sama. Maka bila berlaku 2 kali dan lebih, bolehlah disebutkan adat, secara adatnya, secara ghalibnya, api apabila dia kena kayu, dia akan terbakar. Tapi apakah ada ruang, possibility untuk api bila dia sentuh kayu, dia tak terbakar? Masih tetap ada. Buktinya macam tadi lah, Nabi Ibrahim. Ubat, bila makan sekali sembuh. Sakit balik, makan lagi sekali, sembuh. Pemerhatian kita mengatakan, kalau sakit makan ubat nanti sembuh. Tapi adakah ruang untuk berlaku sebaliknya? Tetap saja ada. Menunjukkan bahawasanya bukan ubat yang menyembuhkan, bukan api yang membakar, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membakar. Apilah yang Allah lah yang menyembuhkan penyakit seseorang, Allah lah yang memberi hilang dahaga dan sebagainya. Allah Ta'ala lah yang memberi kesan. Yang boleh memberi kesan taksir itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini sangat-sangat penting. Jadi disebutkan ketika mana kita pergi kepada doktor, bukanlah doktor yang menyembuhkan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyembuhkan kita. Maka samalah dengan perkara bila kita minta bertawassul ataupun beristighatsah, bertawassul dengan orang yang mati ataupun orang yang hidup, itu sama sahaja. Bukanlah orang hidup itu boleh membantu, orang mati itu tidak boleh membantu. Kerana kaunuha mayitan, kerana dia itu adalah mati. Dan orang hidup boleh memberi bantuan kerana dia hidup. Hakikatnya itu semua adalah secara zahir sahaja. Apa beza? Apa beza kita pergi jumpa ustaz, nak minta tolong ustaz baca doa sikit, bab air tawar sebagai contoh, dengan kita makan ubat, iktikad kita. Sama sahaja sebenarnya. Makhluk tidak boleh memberi kesan, hayyan wa mayyitan, sama ada dia hidup ke dia mati ke, sama-sama tak boleh bagi kesan. Tak? Yang memberi kesan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, semata-mata. Kalau kita kata tak, orang hidup boleh bantu, orang mati dah tak boleh bantu, itu kalau iktikadnya macam tu, maka salah iktikad tersebut. Apa beza kita mengiktikad ubat boleh memberi kesan, ubat boleh menyembuhkan, ataupun air boleh menghilangkan dahaga dan sebagainya? Apa beza dia?
Orang hidup ke orang mati ke sama sahaja pada basicnya, bukan mereka yang memberi kesan namun Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesan, maka apa beza hidup ataupun mati? Kita tidak membezakan antara hidup dan mati. Kerana hakikatnya semua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Masya Allah. Wahidun fi mulkihi. Allah Ta'ala itu esa pada kerajaan dia. Wahidun fi mulkihi munfaridun bitadbirihi. Allah sahajalah tunggal, dia tunggal pada pemerintahannya, pada kerajaannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mentadbir. Munfaridun bitadbirihi, dia juga sendiri dalam pentadbirannya. Fala mudabbira lil alami ghairuhu, tidak ada, maka tidak adalah yang mentadbirkan alam ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala nafidha, dan juga tidak ada sesuatu yang dapat menunaikan sesuatu perkara, tidak ada yang dapat menunaikan satu perkara illa masyiatuhu wa amruhu, kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dan juga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang melakukan sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Baik, Allah itu mausufun bisifatin wujudiyatin qadimatin abadiyatin qaimatin bidatihi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bersifat dengan sekarang ni dia nak masuk kepada perbahasan sifat al-ma'ani. Pertama, dalam sifat 20 itu kita kan membahagikan dia kepada 4 kategori, iaitu sifat nafsiyah, iaitu salah satu sahaja dalam kategori ini, iaitu sifat al-wujud. Kemudian kategori yang kedua ialah sifat al-salbiyah. Ada 5 sifat di dalam kategori ini, iaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Ini adalah sifat salbiyah bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian musannif menyebutkan kategori yang ketiga, iaitu sifat al-ma'ani. Dan sifat al-ma'ani ini adalah sifat yang wujudi. Ini kita dapat lihat keterangan ini di dalam kitab kita ini. Ta'rif yang menyebutkan sifat ini adalah sifat yang wujudi. Maksud wujudi ialah sifat yang benar-benar ada. Ada di fi dhihni wa fi kharij dhihni. Ada di dalam fikiran kita dan juga di luar fikiran kita. Adapun sifat-sifat yang lain, kategori-kategori yang lain, kategori yang pertama, kedua dan yang keempat, iaitu al-ma'nawiyah, itu yang keempat, itu semua adalah amrun i'tibari dan hal. Maka apabila amrun i'tibari dan hal, dia hanyalah ada di dalam kepala sahaja, ada dalam fikiran sahaja, tidak ada di alam nyata. Tidak ada di alam nyata. Apa beza antara wujudi dengan amrun i'tibari? Wujudi ialah setiap apa yang kita boleh cerap, yang boleh kita kesan dengan 5 panca indera kita. Mata, telinga, mulut, hidung dan juga kita punya deria ni, persentuh. Maka setiap apa yang boleh dicerap oleh 5 panca indera ini, maka ia disebut sebagai wujudi. Dan setiap apa yang tidak boleh dicerap dengan 5 panca indera ini, ia disebut sebagai amrun i'tibari. Benda yang kita faham sahaja. Sebagai contoh, tuan-tuan tengah tengok saya ni, mulut bergerak, bercakap, tengah bercakap. Kalau mute pun mulut saya pun masih bergerak. Jadi tuan-tuan kata, dia sedang bercakap, dia sedang bercakap, kan? Walaupun tak dengar, tapi nampak mulut. Okey, boleh tak tuan-tuan tunjuk di manakah saya bercakap? Kalau tunjuk dekat mulut, itu bukan bercakap, itu mulut. Tak? Kalau tunjuk di mana? Tunjuk di kepala, itu bukan bercakap, itu kepala contohnya. Maka ini yang kita sebutkan sebagai amrun i'tibari. Kita reti sahaja, kita faham sahaja. Dia tengah bercakap. Dia tengah diam. Dia tengah berjalan. Dia tengah bermain dan sebagainya. Dia tidak ada di alam nyata. Dengan makna tidak boleh ditunjuk, tidak boleh ditunjuk. Cuma kita faham sahaja. Contoh yang lain. Saya ada telefon. Telefon saya ni berbentuk 4 segi. Baik, saya akan pegang. Kalau kena kepada 4 segi ni, tuan-tuan bagi tahu. Kena tak? Ini bukan 4 segi. Ini adalah bucu dia. Sini.
Ini bukan empat segi, ini adalah telefon. Ya, apa ni? Zat telefon. Pusing lagi. Tak ada. Tak ada sebab dia tidak wujud. Dia tidak wujud fil kharij, di luar fikiran kita dia tidak wujud. Tapi dia hanya wujud dalam kepala kita sahaja. Maknanya apa? Kita tengok, oh ni empat segi. Ataupun oh ini bukan bulat. Kan? Ini bukanlah bulat. Tapi dia empat segi. Maknanya apa? Ini hanya kita faham dalam pemikiran sahaja. Maknanya dia hanya wujud di dalam zihin sahaja. Dia tidak wujud secara alam, secara nyata, secara realiti dia tidak wujud. Baik. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat Allah Taala ni 3 kategori yang kita sebutkan. Nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah, itu semuanya adalah amrun i'tibari dan juga hal. Dia adalah sedikit perbezaan. Ya, ala kulli hal dia itu bukanlah wujudi. Tapi sifat yang ketiga ni, kategori yang ketiga ni, iaitu kategori al-ma'ani yang musannif nak sebut sekarang ni, itu adalah wujudi. Makna wujudi apa? Makna wujudi ialah perkara yang wujud fil kharij, yang ada di dalam di luar fikiran kita. Ada di luar fikiran kita. Kita boleh rasa, kita boleh pegang. Maka sifat wujud ini dan juga zat Allah Subhanahu Wa Taala ini, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, dan juga sifat ma'ani itu juga wujud. Wujud sekira-kira lau kushifa 'annal hijab la ra'ainaha. Kalau seumpama Allah Ta'ala buka hijab bagi kita ni, kita boleh tengok macam mana sifat ini. Macam mana zat Allah Ta'ala kita boleh tengok. Sebab apa? Kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Kaedah menyebutkan setiap perkara yang wujud itu mesti boleh dilihat dan boleh didengar. Maka zat Allah Ta'ala itu wujud, maka dia boleh didengar. Sifat ma'ani Allah Ta'ala itu wujud, maka dia boleh didengar dan dilihat. Baik. Apakah sifat-sifat ma'ani yang wujudi ini, yang bersifat wujud, yang qadim, yang mana tidak ada permulaan bagi kewujudan dia, dan juga tidak ada pengakhiran, abadiyatin, yang kekal abadi, qaimatin bidati, yang berada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ialah hayyun. Allah Taala itu maha hidup. Maha hidup dengan apa? Dengan sifat hidup. Ada orang terjemah pehidup. Tak kisahlah, ada orang terjemah dengan sifat hidup, tak ada masalah. Yang penting musamma itu kita faham apa yang dia sebutkan. Allah Ta'ala maha hidup dengan sifat hidup, tanpa bighairi binyatin wala mizaj, tanpa ada tubuh dan juga tanpa ada anatomi badan. Allah Ta'ala hidup bukanlah perlu kepada tubuh, tidaklah perlu kepada roh dan sebagainya, tapi dia hidup dengan sifat hidup dia. Qadirun biqudratin yatayassaru biha ijadu maqduratin la tatanaha wa i'damuha. Allah Ta'ala itu bersifat dengan, Allah Ta'ala itu maha berkuasa dengan sifat berkuasa ataupun dengan sifat kuasa ataupun dengan sifat kudrah, yang mana dengan kudrah ini yatayassaru biha au yata'atta biha, menjadi mudah dengan sifat ini untuk mewujudkan sesuatu perkara ataupun mentiadakan sesuatu perkara yang tidak terbatas, yang tidak ada batasan banyaknya. Apa-apa sahaja Allah Ta'ala boleh buat, dan juga Allah Ta'ala boleh menciptakan minal mumkinat, daripada segala perkara yang mungkin, segala perkara yang secara akalnya boleh untuk ada dan boleh untuk tidak ada. Maka Allah Ta'ala mengadakan setiap sesuatu. Allah Ta'ala menciptakan arash, mengadakan alam, mengadakan bumi dan sebagainya, itu dengan sifat kudrahnya. Ini secara tidak langsung melawan ataupun mengerak kepada golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zat dia, mendengar dengan zat dia, hidup dengan zat dia. Kita kata Allah Ta'ala itu tidak dengan zat tapi dengan sifat dia. Allah Ta'ala buat sesuatu perkara itu dengan sifat kudrahnya. Hidup dengan sifat pehidup dia. Mendengar dengan sifat pendengar dia. Macam kita lah. Kita kata kita melihat. Kita melihat sebenarnya bukanlah dengan mata, tapi dengan sifat pelihat yang ada pada mata kita. Kerana kalaulah kita melihat dengan mata, sepatutnya setiap orang yang ada mata itu mesti boleh melihat. Tapi macam tukah hakikatnya? Cuba kita tengok orang buta. Apakah kerana tidak ada mata, tidak ada bola mata pada tubuh dia, pada kepala dia? Tidak, orang buta ni ada mata. Cuma sebab tidak ada sifat pelihat pada mata, maka dia tidak boleh melihat. Kalaulah mendengar, kita mendengar ni dengan telinga kita, maka sepatutnya semua orang yang ada telinga ni mesti boleh mendengar. Tapi cuba kita tengok kepada orang pekak. Apakah kerana dia tidak ada telinga ni? Orang pekak tak ada telinga ke? Ada telinga, tapi kenapa dia tak dengar?
Sebab tidak ada sifat pendengar pada zat dia. Orang bisu, apakah sebab dia tidak ada lidah? Bahkan mereka ada lidah. Tapi tidak boleh berkata-kata. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat perkata, tidak ada sifat berkata, sifat kalam pada lidah dia ataupun pada tubuh dia. Maka kita juga mendengar, melihat, berkata-kata, bersifat-sifat ma'ani itu dengan sifat dengan sifatnya, bukan dengan zat kita. Maka Allah Ta'ala itu juga begitu. Qiyasul ghaib ala syahid. Dengan sifat kudrah ini Allah Ta'ala mudah menciptakan setiap perkara-perkara yang mungkin, yang tidak terhitung banyaknya, banyak sangat, mengadakan ataupun mentiadakan segala perkara yang mungkin. Muridun bi iradatin yatakhassasu bihal mumkinat bi ba'dil ahwalil jaizati 'alaiha minal wujudi wal 'adami wal jihati wal azminati wal amkinati wa sairil a'rad. Dan Allah Ta'ala juga maha berkehendak dengan sifat iradahnya ataupun dengan sifat kehendaknya, yang mana tugas ta'alluq sifat kudrahnya itu ialah ikhtisasu bi ba'dil mumkinat bi ba'di ma yajuzu alaihi. Yatakhassasu bihal mumkinat bi ba'dil ahwal al jaizati 'alaiha min al wujudi wal adam wal jihad wal azminah wal amkinah wa sairil a'rad. Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat iradahnya yang menentukan, yang dengan sifat iradah ini Allah Ta'ala menentukan setiap perkara yang mungkin, maknanya makhluk macam kita ni, dengan satu sifat yang harus bagi kita, seperti wujud ataupun tidak wujud. Contohnya hari ini, adanya saya di hadapan tuan-tuan, maknanya saya wujud. Allah Ta'ala mengkhususkan hari ini insya-Allah kita akan ada kelas ataupun kita akan ada sesi, mana wujud. Kalau Allah, padahal boleh saja Allah Ta'ala menentukan hari ini tak ada kelas. Ada masalah ke, ada masyakkah ke, ada internet masalah ke apa kan, mana tidak ada kelas. Boleh saja Allah Ta'ala buat perkara itu berlaku, tapi Allah Ta'ala tidak. Dia mengatakan, dia mentakdirkan okey akan berlaku kelas hari ini pada pukul sekian-sekian di mana di sekian-sekian. Allah Ta'ala menentukan wujud ataupun tidak wujud. Ataupun jihad, Allah Ta'ala ada seseorang yang duduk di tempat yang tinggi sebagai contoh, padahal dia boleh saja duduk di tempat yang rendah. Ataupun kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita pada zaman ini, zaman akhir zaman ni, kenapa Allah Ta'ala tak cipta kita menjadi umat Nabi Musa? Padahal harus hukumnya, mungkin pada akal, harus pada akal untuk kita diciptakan pada zaman dahulu. Kenapa kita lahir setelah kemerdekaan? Kenapa tak lahir sebelum kemerdekaan? Padahal boleh saja Allah Ta'ala menciptakan kita lahir sebelum merdeka. Kenapa? Itu adalah persoalan hikmah. Hikmah ni Allah Ta'ala sahajalah yang tahu. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu adalah dengan sifat iradahnya Allah Ta'ala, menentukan tempat. Allah Ta'ala mengkhususkan kita dengan waktu, dengan tempat. Kenapa lahir di Malaysia? Kenapa tak lahir di Morocco contohnya? Dan juga sifat-sifat yang lain, tinggi, rendah, warna kulit, putih, hitam, bersifat baik, bersifat pongoh, mudah cepat marah dan sebagainya. Itu adalah dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala yaqa'u fi mulkihi illa ma yurid, maka tidak akan berlaku di dalam kepemilikannya, di dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendak sahaja. Yang berlaku ni adalah kehendak Allah Ta'ala semua. Yang kita lihat hari ini, apa yang berlaku ini semua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja punya kehendak. Bukan kerana kehendak kita. Hari ini contohnya kita nak lulus dalam peperiksaan, lulus dalam imtihan. Kita pun periksa, kita pun masuk exam, tiba-tiba lulus, alhamdulillah. Maka sebenarnya lulusnya kita itu bukanlah kerana kita yang nak lulus, tapi kerana sememangnya Allah Ta'ala telah menginginkan kita ni untuk lulus. Kebetulan kehendak kita itu berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka terjadilah lulus. Kerana bukanlah sebab apa yang kita nak maka akan jadi, kerana banyak perkara yang kita nak tapi tidak berlaku, betul tak? Jadi itu bermaksud apa yang berlaku itu is not up to us, bukanlah totally is up to us, bukanlah tergantung kepada kita secara 100%, tapi itu adalah hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mentakdirkan. Bila berlaku seperti mana apa yang kita kehendak, maka itu adalah kerana berbetulan. Kebetulan kehendak kita itu sama dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka tidak akan berlaku dalam kepemilikannya ini kecuali apa yang dia kehendaki sahaja.
min kufrin au iman, daripada kekufuran ke ataupun keimanan ke, ataupun ketaatan, au ta'atin au isyanin, ketaatan ataupun kemaksiatan. Fakullu dzalika makhluqun lahu, maka setiap ini taat ke, kufur ke, maksiat ke, iman ke, ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, muqaddarun bi taqdirihi. Dia juga telah ditakdirkan, ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, makhsusun bi iradatihi. Dia terkhusus, perkara ini khusus ditentukan oleh iradah Allah Subhanahu wa taala dan juga pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kekufuran, orang kufur. Siapa yang menciptakan kekufuran orang kufur? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menciptakan keimanan kepada orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menciptakan orang kafir, orang kafir itu menjadi kafir. Yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah Taala redha dengan kekufuran? Tidak. Sebab itulah Allah Taala suruh kita berdakwah, suruh Nabi sebarkan dakwah Islam untuk mereka ni masuk ke dalam Islam. Allah Taala menciptakan kekufuran Firaun. Tapi apakah Allah Taala redha dengan kufurnya Firaun? Tidak redha. Sebab itulah Allah Taala suruh Nabi Musa pergi dakwah kepada Firaun. Tapi yang menciptakan kekufuran itu siapa? Apakah Firaun sendiri? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Kembali kita sebutkan tadi, yang memberi kesan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara lain, makhluk yang boleh memberi kesan. Begitu juga iman. Imannya kita ini adalah kerana Allah Ta'ala lah yang menciptakan keimanan bagi kita. Allah Ta'ala menginginkan keimanan bagi kita. Dia menciptakan keimanan bagi kita. Dan dia menyuruh kita untuk beriman kepada dia. Maka hasala ma hasal, berlakulah, terjadilah apa yang terjadi hari ini. Dan kita ucap puji dan syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mengekalkan kita di dalam keimanan ini. Janganlah dia membolak-balikkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah ini, lalu pergi kepada yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Maka inilah yang disebutkan sebagai perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Allah Taala berkehendak itu dengan sifat kehendaknya, dengan sifat iradahnya itu. Maka lawan bagi sifat kehendak ini, bagi sifat berkehendak itu adalah al-karahah, kena paksa. Al-karahah, Allah Taala dipaksa. Maka mustahil Allah Taala ni kena paksa, ataupun Allah Taala menciptakan satu perkara itu dalam keadaan lalai. Ataupun Allah Taala menciptakan satu perkara ni sebab tersilap. Nak cipta benda lain tapi jadinya benda lain. Tak. Maka setiap apa yang berlaku ni Allah Ta'ala yang kehendak, Allah Ta'ala yang inginkan perkara tersebut berlaku sesuai dengan ilmunya, maka terjadilah apa yang ada hari ini. Bukanlah kerana Allah Ta'ala ni kena paksa dan sebagainya. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala ni kena paksa, terpaksa menciptakan, maka di situ dah tidak ada free will. Maka Allah Ta'ala menjadi ada satu tekanan yang menekan dia untuk menciptakan. Sebagai contoh, mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala untuk menghantar para rasul setelah menciptakan makhluk. Kalau Allah Ta'ala tidak menghantar rasul, maka Allah Ta'ala ni zalim. Dan zalim itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mesti adil. Maka in order to say that Allah Subhanahu Wa Ta'ala is adil, maka Allah Ta'ala mesti menghantar para rasul supaya Allah Ta'ala tidak menjadi zalim. Ini salah, tak betul. Maknanya apa? Allah Ta'ala apabila nak menjadi sempurna, dia terpaksa menghantar rasul. Maka menjadi suatu dagat, menjadi suatu tekanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan sesuatu supaya dia menjadi sempurna. Ini juga mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Allah Taala ini kena paksa, lalai ataupun terlupa, tersilap, tersalah. Itu semua dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sifat yang wujudi itu adalah berkehendak. Berkehendak ya. Yang tadi sifat qudrah, Allah Taala menciptakan. Mustahil Allah Taala lemah. Karena kalau dia lemah, maka mestilah dia tidak boleh mencipta. Macam mana dia mencipta kalau dia lemah? Dan apabila kita melihat dengan mata kepala kita ni, dalilul musyahadah, yang kita boleh tengok alam semesta, tengok diri kita, berapa banyak sistem yang ada, sistem tulang, sistem saraf, sistem darah, sistem daging, macam-macam sistem dalam tubuh kita ni. Kalau yang lemah, macam mana nak menciptakan segala perkara ini? Dan
Kalau dia lemah, nescaya dia tidak boleh. Tapi perkara ni ada, berarti dia dah menciptakan kita, berarti dia tidak lemah. Begitulah sifat kudrah dan sifat iradat dan juga sifat hayat yang kita dah sebutkan tadi daripada sifat al-ma'ani. Jadi saya rasa cukuplah dulu untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada ruang rezeki waktu, kita akan bahas, kita akan sambung perbahasan kita dalam sifat ma'ani pada sifat yang seterusnya, iaitu sifat ilmu. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli di atas penerangan yang cukup baik sebentar tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana telah selesai kita pada siri yang kedua pada kali ini, dan insyaAllah harap ni kita akan teruskan lagi pada siri yang ketiga sehinggalah selesai. Mudah-mudahan kita kata dengan sedikit usaha kita ni dapat memberi manfaat buat diri kita dan juga kepada masyarakat. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kepada para penonton mungkin yang berada di rumah ataupun mungkin berada di pejabat ataupun di mana-manalah, sebab itulah kita laksanakan secara online. Harapnya dapatlah kita istiqamah sama-sama di dalam siri ini. Kita akan laksanakan, kita dah selesai minggu lepas siri pertama, kemudian minggu ni siri kedua, dan minggu depan kita akan adakan lagi siri ketiga. Jadi insyaAllah kita mohon mungkin boleh sama-sama kita allocatekan masa kita, sebab ilmu ni bukan mudah untuk kita. Maksudnya ilmu ni sangat penting untuk kehidupan kita sebagai seorang manusia, dan nama manusia hamba Allah. Jadi perlunya untuk kita belajar untuk mungkin dulu kita pernah belajar, tapi untuk kita kata bila kita belajar kita akan menambah lagi ilmu yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan kita lagi kefahaman yang lebih mendalam, dan kemudahan dan mudah-mudahan kita dapat kita kata bermanfaat buat diri kita dan juga keluarga kita bila kita sampaikan nanti kemudian. Jadi insyaAllah sampai di sini saja dahulu. Terima kasih kepada Dr. Arif di atas penerangan cukup baik sebentar tadi yang kita kata memang Alhamdulillah kemas. Jadi insyaAllah para penonton semua dikasihi Allah sekalian, insyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Jadi pihak Pusat Islam memohon maaf anda ada kesilapan anda ataupun ada kekurangan daripada pihak kami, apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada pihak kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri kehadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.